Baik, insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita teruskan, ya, walaupun kita dah baca 2 hadis, ya. Jadi saya nak mula kembali secara ringkas untuk kita sama-sama mengambil barakah, ya, dengan buku yang kita sudah miliki, daripada awal muka surat 20 itu. Al-Hadisul Awal. Saya baca lagi sekali sepintas lalu, insya-Allah. Al-Hadisul Awal, kita dah belajar hadis yang pertama yang merujuk kepada 40 hadis cinta pada kecintaan Allah. Cinta pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, dan seterusnya dengan sebab musabab itu Allah mencintai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa adabana wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia Raudatul Muslimah, ya, Masjid Al-Falah, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana syukur ini sebenarnya dituntut kepada kita setiap kali kita merasai dan menerima nikmat Allah. Tetapi di saat kita teliti, tak pernah satu saat pun kita terlepas daripada nikmat Allah. Ya, tak pernah satu waktu, satu tempat, satu keadaan, hatta dalam keadaan kita sakit pun kita masih merasai nikmat Allah. Ya, sakit itu kerana Allah ampunkan dosa kita. Maka nikmat juga. Ya, maka tidak ada suatu tempat, suatu keadaan dan semua situasi yang kita lalui dalam kehidupan kita, apatah lagi di saat kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, lagilah nikmat, ya, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, alhamdulillah pada pagi ini saya dapat edarkan, ya, buku ni. Penterjemahnya ialah Ustaz Tengku Ahmad Saufi daripada Terengganu. Jadi beliau sekarang ni sedang mengusahakan satu tempat, sebagaimana saya pun tak tahu dalam kotak tu ada flyers ni. Ada flyers ni. Cuma buku ni dia kata dalam RM20 lah kesemuanya untuk digunakan ke pusat tahfiz beliau ni. Dia bukan sekadar tahfiz, dia pusat tarbiyah. Sedikitlah begitulah. Ya, nama tarbiyahnya Zawiyah Yusufiyah. Litarbiyah wa ta'lim. Yusufiyah ni merujuk pada guru kami iaitu Syekh Yusuf, ya, Muhyiddin Al-Bakhurah Hasan Hafizahullah taala. Baik, insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita teruskan, ya, walaupun kita dah baca 2 hadis, ya. Jadi saya nak mula kembali secara ringkas untuk kita sama-sama mengambil barakah, ya, dengan buku yang kita sudah miliki, daripada awal muka surat 20 itu. Al-Hadisul Awal. Saya baca lagi sekali sepintas lalu, insya-Allah. Al-Hadisul Awal, kita dah belajar hadis yang pertama yang merujuk kepada 40 hadis cinta pada kecintaan Allah. Cinta pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, dan seterusnya dengan sebab musabab itu Allah mencintai kita. Baik, hadis yang pertama muka surat 20 tu, ya. An Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, pada waktu sekarang ini, kalau kita belajar bahasa Arab fi'il mudhari', pada waktu sekarang dan pada masa akan datang nanti, akan mencintai samhal bai', orang yang memberi kemudahan ketika menjual. Dan Allah juga sekarang ini dan pada masa akan datang nanti akan mencintai samhas syira', orang yang memudahkan bila di saat atau tak kala membeli. Samhal qada', dan begitulah juga Allah Ta'ala sekarang dan pada masa akan datang nanti berterusan mencintai orang-orang yang memberi kemudahan dalam memutuskan sesuatu perkara. Ini kita dah belajar, insya-Allah, ya. Baik, muka surat 22. Kita mengambil barakah lagi sekali daripada hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadisus sani, hadis yang kedua. An Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, beliau adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Rasul. Di situ saya dah betulkan, ya. Kalau
kita ada masukkan alif dengan lam, mungkin di situ ada typo sikit lah. Kalau dah ada alif dengan lam, tidak perlu lagi ada kalimah Allah. Annar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ada kalimah Allah, dibuang alif dengan lam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah bahasa Arab. Kerana alif dengan lam itu sudah merujuk kepada ma'rifah. Sebab tu kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau ada perkataan Ar-Rasul dan ada perkataan An-Nabi, ada alif dengan lam, jangan tanya lagi Nabi dan Rasul itu siapa walaupun tidak disebut namanya. Itu adalah Rasulullah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi sekali ya, kalau kita baca Quran ataupun baca dalam bahasa Arab, Ar-Rasul di situ diletakkan alif dengan lam. Bukan Rasul sahaja. Kalau Ar-Rasul ataupun An-Nabi, maka ia merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala ni bila mana dia nak cerita nabi-nabi lain, dia akan sebut nama terus. Contoh ya Musa, ya Nuh, ya Adam. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi. Itu salah satu daripada kemuliaan yang Allah nak tunjukkan betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketua nabi, ketua rasul. Di saat Allah sebut nabi, Allah mesti sebut pangkat kedudukannya. Tapi di saat Allah sebut nabi-nabi lain, Allah hanya sebut nama. Ya Adam dan sebagainya. Baik. Jadi anna Rasul ataupun anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah berkata, ya Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, innallaha, ya sesungguhnya Allah, rafiqun, Allah itu adalah Tuhan yang maha lembut. Ya, lembut ya, pada budi bicaranya, pada perkataannya, pada tindak tanduknya. Yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai sikap berlemah lembut. Ya, Allah suka sangat mencintai, menyayangi, mengasihi. Bila sekarang ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan berada dalam situasi sifatnya, jiwanya, hatinya, tindak tanduknya orang yang berlemah lembut. Ya, kadang-kadang kita boleh berkeras pun. Ya, contoh dengan anak-anak ni, lagilah kita boleh berkeras ya. Kita dengan isteri lagilah boleh bertegas ya. Keras ke tegas? Tegas, alhamdulillah. Tapi kita boleh berkeras, you jangan keluar. Saya ingat ada kawan saya dulu. Kawan saya lain ceritalah nak sikit. Masa nak keluar rumah, saya duduk tunggu depan rumah. Dia pun keluar. Orang rumah dia kata, abang nak ke mana? Jangan tanya kerja orang lelaki. Lepas tu dia pun pergi. Kita kena tunjuk kuat sikit. Itu bukan kuat. Itu lemah. Tapi lemah. Bukan lemah lembut. Tak adalah ya. Kita jawab ajalah. Orang rumah kita kata nak pergi mana? Kita nak pergi ke pasar, bagi tahu ajalah. Nak pergi ke pejabat, bagi tahulah. Nak pergi jumpa kawan, bagi tahulah. Nak pergi ke mana ni abang? Pukul 3 pagi. Nak pergi minum teh kedai mamak. Pukul 3 pagi. Iyalah, pukul 3 pagi lah. Boleh? Nanti jangan berkerah pula. Okeylah, you pergilah. Ya, pergi sampai pukul 4. Bagi tahulah. Lemah lembut. Jangan pergi. Ya, I tak benarkan. Tak payahlah. Ya, berkerah-kerah lembut itu banyak menyelesaikan masalah. Ini contohlah, tak ada apa pun. Tapi nak bagi tahunya, Allah amat mencintai. Wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-unf. Dan Allah Ta'ala ini, Allah memberikan ke atas kelembutan apa yang tidak diberikan ke atas kekerasan. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah akan beri kepada orang-orang yang bersikap berlemah lembut. Atau Rasulullah SAW adalah antara insan yang paling berlemah lembut. Hatta orang buat dia sekalipun, ingat, ditarik ya, sehingga berbekas ya, kesan di leher Nabi. Itu pun Nabi berlemah lembut. Dan wama la yu'ti ala ma siwah, dan Allah tidak akan memberikan ke atas sifat selain daripada itu. Maknanya sifat berlemah lembut ni terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah akan kurniakan kepada kita. Ya, paling-paling dia akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, orang tak marah kat kita kerana kita sentiasa berlembut. Tapi Nabi SAW yang berlembut tu pun ramai orang marah juga kan. Kita yang keras ni lagilah orang marah. Macam usak-usak yang duduk mengajar, sikit-sikit bantai orang kan. Ramai orang marah. Ya kan? Tak adalah, biarkan. Okey, alhamdulillah. Itu kita ambil barakah daripada apa yang telah kita belajar. Al-hadithus tsalits, muka surat 24. Hadis yang ke-3. Salasah, 3. Tsalits, ada huruf alif kat depan tu, yang ke-3. Kalau dua-dua ada alif lam. Al-hadits ats-tsalits, dua-dua ada alif lam.
Al-hadis ada alif lam, al-thalith ada alif lam, maka mesti terjemah tengah-tengah tu yang, ada yang. Hadis yang ketiga. Okeylah. Sikit-sikit bolehlah belajar bahasa Arab. Kalau bila mana dah masuk syurga nanti mudah lancar nak bercakap Arab. Betul. Kan? Okey, baik ya. Baik, an Sahl bin Sa'ad, ya, daripada Sayyidina Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha karimun yuhibbul karam. Kita terus terjemah, inna, sesungguhnya. Inna ni kalau nak catat, buat catatan, ya kadang-kadang kita ni kalau saya nak hurai, saya yakin kadang-kadang ada benda-benda yang tak perlu hurai pun tuan-tuan dan puan-puan dah faham dah. Banyak dah kita belajar. Cuma mungkin sedikit saya mengambil masa untuk menghuraikan beberapa perkataan yang kalau jumpa perkataan ni dalam ayat-ayat lain, dalam hadis-hadis lain, lagilah bertambah-tambah faham insya-Allah. Jadi inna ni ialah dinamakan nama, dia ada nama dia. Kalau kita belajar tajwid, hukum dia ada hukum dia, wajibal gunnah. Itu tajwid. Kalau kita belajar bahasa Arab, namanya untuk diterjemah adatut taukid. Adat, alif dal alif ta marbutah, adat at-taukid. Tulislah T-A-U-K-I-D, taukid. Apa makna adatut taukid? Satu perkataan yang menjadi alat. Dia merupakan alat untuk menyatakan sungguh-sungguh. Maknanya apa yang Nabi nak bagi tahu pada kita ni sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh? Allah. Maka selepas inna, Allah baca baris atas. Ya, selepas inna, Allah baca baris atas. Tak boleh baca baris depan. Kalau baca baris depan, dia berubah maksud. Selepas perkataan Allah, mesti baca baris dhammah. Innallaha karimun. Okeylah, tak apalah, cukup di situ dulu nak bagi tahu bahawa Allah ni sungguh-sungguh. Tapi oleh kerana perkataan itu berada di awal, sungguh-sungguh Allah. Ya, bukan main-main. Siapa Allah? Karimun. Dia adalah sungguh-sungguh maha mulia. Yuhibbul karam. Dan dia Allah sekarang ini, tu saya kata tadi, yuhibbu ni, mana-mana perkataan dalam bahasa Arab dimulai dengan huruf ya. Perkataan tu adalah kata kerja, kata perbuatan. Yang lahir daripada perbuatan Allah. Contoh, Allah mencipta. Allah memberi rezeki, itu perbuatan. Okey ya? Kalau kita belajar satu tajuk tentang Allah, mesti belajar tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan salah satu perbuatan Allah ialah Allah mencintai. Bila waktunya, ya, sebenarnya cinta Allah itu adalah sifat kepada Allah. Bila mana sifat kepada Allah dan Allah melahirkan dalam bentuk perbuatannya, menunjukkan perbuatannya kepada kita, maka kalau kira-kiranya sifat Allah itu dia sejak azali. Jadi kalau kita tanya soalan balik, adakah Allah baru mencintai kita? Tidak sebenarnya. Allah lama dah mencintai kita sejak azali lagi. Dia tahu dah kita ni akan jadi umat kekasihnya. Maka dia mencintai kita sebelum kita mencintai dia. Ni ayat ya. Nanti kalau suami tanya, you cinta tak kepada I cinta kat you sebelum you mencintai I. Tolong you tahu ya. Dan I akan cinta you selama-lamanya. Seandainya you tak lagi cintai kepada I tetap mencintai you. Barulah dia tak tahan. Barulah okeylah kalau macam tu, I akan cinta you selama-lama sehingga ke akhir hayat I. Barulah dia cakap macam tu. Ni kita selalu ugut dia. You jangan main-main, I cinta you. Ada tahapnya. Sudah. Ada masanya, ada saat I cinta, ada saat I tak cinta lagi, I benci pada you selama-lama. Yang ni masalahnya. Okeylah, tu nak bagi tahu lah ya. Allah Ta'ala ni, dia mencintai kita sebelum kita mencintai Allah. Allah mencintai kita sebelum kita wujud di bumi ini. Allah. Begitulah Nabi SAW, dia mencintai kita sebelum kita ada atas muka dunia. Kan dia cinta dan rindu umat di akhir zaman ini. Yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah berbicara dengan Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Bahkan bukan setakat beriman, ada umat merindui Nabi. Ada seorang tu dia cakap kat saya, Ustaz, saya kadang-kadang rindu pada Nabi, saya masuk dalam hutan, Ustaz. Ya, saya masuk ke semak-semak, saya menangis di situ, Ustaz. Saya kata baguslah, tolong doakan pada saya supaya saya juga boleh buat macam tu. Ya.
pergi ke mana-mana. Tapi kita ni kalau suami dah tak ada kat rumah kan, anak-anak cucu-cucu dah tak datang, kita duduk dalam bilik kita menangis sungguh-sungguh, menunjukkan, membuktikan bahawa kita mencintai Allah dan merindui Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kerana Allah dan Rasul mencintai kita sebelum kita wujud lagi. Nabi dah wafat 1400 tahun. Kita baru umur berapa? Baru 60. Kan? Baru 70. Tuan-tuan ingat lama ke? Baru aja kita ni. Ya, baru berapa Haji? Baru 70 Ustaz. Baru aja. Umat dahulu 500, 900, 1000 tahun. Kita baru 60. Allah, harap-harap Allah ampunlah dosa-dosa kita. Kerana kita belum matang dalam melalui sebuah kehidupan. Betul ya? Allah, minta maaf, kita teruskan lagi. Maka, apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan ialah, kalau ikut di situ, Allah menunjukkan perbuatannya. Iaitu mencintai. Siapa? Al-Karam. Mencintai sifat karam, iaitu sifat mulia. Karam ni dia ada dua maksud. Satu mulia, satu pemurah. Orang yang pemurah ataupun orang yang mulia. Dan biasanya orang ni kalau dia mulia, salah satu sifat mulia yang ada pada dirinya ialah murah. Ada kemurahan. Baik. Kemudian wa ma'aliyal akhlaq. Allah juga mencintai ketinggian akhlak. Ma'ali itu ketinggian. Akhlak yang tinggi. Pun boleh juga kita terjemah akhlak yang mulia kan. Akhlak yang terpuji. Wa yubghidu, dan Allah ni dia membenci safsafaha, iaitu membenci akhlak-akhlak yang buruk. Ya, Allah sangat membenci akhlak yang buruk. Akhlak ni sebagaimana saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Akhlak ni ialah ibaratun hayati, suatu ibarat untuk menunjukkan keadaan dalaman manusia. Bukan dia bercakap lembut, dia berakhlak. Sebenarnya tak, bercakap lembut tu sebab jiwa dia ada akhlak. Yang bercakap kasar, jiwa dia tak ada akhlak. Yang suka tengking-tengking orang, yang suka menghina orang, sebenarnya bukan mulut dia, sebenarnya hati dia. Jadi di mana akhlaknya? Akhlak itu di hati. Sabar, di mana sabar? Di hati kan? Ke di mulut? Saya sabar ni. Ni, saya sabar lagi ni. Ni, tak nampak saya sabar? Muka dah merah dah. Mulut duk cakap sabar. Tak payahlah. Tak payahlah. Kata, tak payahlah tuan-tuan. Tuan cakap aje lah kalau tuan nak marah. Kan? Ya betul. Ada syekh saya, dia cerita apa? Dia buat tesis PhD sifat sabar. Ya, PhD dia tajuk sabar. Besok nak bentang. Malam tu anak dia tuang air, habis basah, koyak-koyak. Dia ambil anak dia, dia rotan. Dia kata nasib baik ayah sabar. Kalau tidak ayah rotan 2 biji. Dia dah rotan dah sebiji. Itu bukan sabar, bukan. Dia sabar ni dia tahan. Sabar je lah dah. Lagipun kalau kita marah anak tu pun, dia tak jadi itu. Pandai-pandai lah cakap apa-apa pun. Allahumma salli ala sallam. Macam cawan yang pecah lah kan. Cucu tersepak cawan. Ke atuk dia yang sepak cawan. Pam, pecah. Ya nenek dia kata, okeylah alhamdulillah dah sampai masa dia. Dia pecah. Oh sorry, minta maaf. Tak perlu minta maaf, dah sampai masa dia. Manusia pun mati, apakah? Cawan. Kan? Ni buta ke? Nasib baik saya sabar. Kalau tidak saya tambah lagi pekak. Memang orang macam tu. Kadang-kadang saya sama kita marah dulu. Kita kata ya Allah, nasib baik aku sabar. Sabar apa? Dia cakap pula kat Allah. Allah tahu dah dia tak sabar. Okeylah, selesailah insya-Allah. Sifat buruk. Keterangan muka surat 25. Bersifat mulia dan memiliki akhlak yang mulia merupakan tanda kepada kesempurnaan iman seseorang. Yang inilah. Sebab tu Rasulullah SAW adalah insan yang paling berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kerana apa? Kerana Rasulullah memiliki kesempurnaan pada iman. Itu bukti dia. Maknanya kalau seorang tu bercakap kasar, tindak tanduknya keras, dia tidak menghormati orang, suka menghina orang, iman dia tak sempurna. Okey lagi kalau iman tak sempurna, kok iman dah lemah. Okey lagi masih ada, kok iman dah tiada. Kan ada satu hadis Nabi tu, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri. Di saat dia mencuri itu dia beriman. Kalau di saat dia mencuri dia beriman, dia tak akan mencuri. Maknanya di saat dia mencuri itu, oh bimbang-bimbang dia dah tak ada iman. Kalau dia mati masa tu, subhanallah. Tapi mungkin makna dia ketika tu iman dia kurang. Maknanya kalau orang tu orang Islam yang beriman.
Orang kafir itu cerita lain lah. Baik, semakin tinggi kita baca di, semakin tinggi keimanannya, ya semakin sempurna, tinggi keimanannya, akan semakin tinggilah akhlak yang dimilikinya. Allah, dia apa kaitan dengan iman? Iman ni ialah kita yakin bahawa ada hari pembalasan. Iman, kita yakin bahawa ada hari perhitungan. Iman, kita yakin bahawa ada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan kita atau memberi balasan-balasan kepada kita. Maka sebab itulah setiap patah perkataan yang keluar daripada lisan kita, kita akan jaga. Kenapa? Kerana ia akan dinilai oleh Allah dan akan diberi pahala. Sebab tu kita baca hadis Matan Arba'in kan. Nabi kata, banyak hadis Nabi ni panjang, satu muka setengah. Ya, Nabi cerita tentang ada seorang sahabat Nabi datang jumpa, Nabi minta amalan, dengan amalan tu masuk syurga dan dijauh daripada neraka. Maka Nabi bagi tahu antara amalan nak membawa ke syurga, sentiasa lafaz syahadah, anta syahada alla ilaha illallah. Sentiasa sebut asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kadang-kadang kita jarang kan duk sembang-sembang ni, kita pun asyhadu alla ilaha. Kita kata, you ni nak mati ke apa? Dan orang tak biasa. Sepatutnya begitu. Ya, berapa ramai orang duk tengah bercakap mati. Berapa ramai orang duk tengah makan mati. Berapa ramai orang duk tidur mati. Maka asyhadu alla boleh bawa. Kemudian wa tuqimas salat. Solat tu boleh membawa kita ke syurga. Tak apalah, nanti panjang sangat saya cerita. Ya, akhir sekali Nabi cerita pasal pintu syurga. Kalau tak silap hadis 40 yang ke-49. Hadis Matan Arba'in, hadis ke-49, tak silap saya. Akhir sekali, mahu tak Nabi bagi tahu? Mahu tak ala ukhbirukum bimilaki zalika kulli? Mahu tak aku cakap pada kamu penguasa kepada segala-galanya? Amalan ni boleh masuk syurga, amalan ni boleh masuk syurga, amalan ni boleh masuk syurga. Kemudian amalan ni menjadi pintu syurga. Puasa bukan setakat dia boleh bawa kita ke syurga, puasa dia boleh jadi pintu syurga. Kan ada satu pintu dengan sebab puasa, pintu apa? Ar-Rayyan. Jadi dia ada dua. Dia bukan setakat dia jadi pintu, dia boleh bawa terus kita masuk syurga. Itu puasa. Dan haji dan sebagainya. Kemudian Nabi cakap pintu syurga. Sedekah pintu syurga. Puasa pintu syurga. Qiyamul Lail pintu syurga. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, akhir sekali Nabi kata, semua yang aku bagi tahu ni ada satu kunci dia. Kunci dia di situ. Akhir sekali, apakah wahai Rasulullah? Baik wahai Rasulullah, tolong bagi tahu. Nabi pun pegang lidah dia, Nabi kata, kuffa alaika hadha. Jaga yang ni. Jaga. Kuffa ni jaga lidah ni. Hal yakubun nas ala wujuhim, berapa ramai manusia dihumban ke dalam neraka dengan sebab ala hasaidi alsinatihim, tuayan hasil lidah dia sahaja. Tapi yang kita peliknya, akhirat Allah tak tanya lidah, Allah tanya tangan. Kan? Sebab akhir-akhir ni orang mengumpat dengan tangan banyak. Tu, telefon tu. Dia fitnah orang pun dengan tangan. Tekan tu, power. Habis. Oh, subhanallah. Yang tu. Alhamdulillah. Nasib baik. Okey ya? Allah, lidah. Nah, itu yang dikatakan di sini. Jadi apa kita nak bagi tahunya ialah di saat kita nak berbicara dengan lidah kita, kita kena pastikan dapat pahala ke dapat dosa. Kalau Allah soal, aku boleh jawab ke tak boleh jawab dengan perkataan yang aku telah lafazkan. Kenapa semua itu diambil kira? Sebab iman yang ada di hati. Ini dikatakan kesempurnaan iman. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah sebagaimana firman-Nya, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah. Ka tu asalnya anta, seorang. Wa innaka, sesungguhnya wahai Nabi engkau. Siapa engkau ni? Engkau seorang ni. La'ala khuluqin azim. Diterjemah di situ ialah engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Baik. Kalau kita nak belajar bahasa Arab sedikit, Allah Ta'ala tidak guna perkataan karim. Ingat tadi kita duduk belajar karim. Innallaha karim. Tapi berkait dengan akhlak Nabi, Allah tak guna karim. Allah guna azim. Akhlak yang teragung, azim, yang hebat. Selalunya bahasa Arab ni khuluqun karim. Kalau dia satu mufrad, khuluqun karim. Kalau dia banyak, al-akhlaq. Yang kita sebut akhlak tu ialah banyak. Khuluqun, satu akhlak yang ada pada diri dia. Kalau dia ada beberapa akhlak, beberapa perangai yang baik, al-akhlaq. Tetapi bila mana al-akhlaq, kena ada ta marbutah, al-karimah. Itu bahasa Arab, al-akhlaq al-karimah. Kalau satu je akhlak dia, kita nampak sabarnya dia, kita kata khuluqun karim. Tapi itulah bahasa Arab.
tiba-tiba saat kita baca Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat 4 ini, Allah Ta'ala tidak mengatakan wa innaka la'ala khuluqin karim. Allah kata wa innaka ala khuluqin azim. Azim tu nama Allah. Wa huwal aliyul azim. Akhlak yang tak mampu untuk digambarkan betapa besarnya. Tapi kita tak bolehlah terjemah akhlak tu besar. Akhlak yang teragung, terhebat, termulia. Ni insya-Allah ya. Itu bahasa Quran. Puan-puan ambil dah masa ya, belajar sikit sebanyak supaya semakin hari kita bertambah dari segi berinteraksi dengan bahasa Al-Quran. Bagaimana Allah berinteraksi dengan kita? Allah ni Tuhan yang maha bijak. Tuhan yang maha bijak ni, kalau orang bijak pun dia akan guna perkataan yang sesuai. Betul ya? Dia tengok kita sedih, ya, apa bahasa yang sesuai untuk di saat kita sedih? Dia tengok kita gembira, apa bahasa yang sesuai di saat kita gembira? Ya, dia tengok kita itu, kita ini di saat kita, dia akan guna. Gitulah Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Kemudian oleh demikian di antara fokus dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meluruskan akhlak umatnya yang tercinta. Ya, jadi salah satu pada agenda utama Nabi hadir ya untuk dalam kehidupan kita sebagaimana yang kita dah hafal itulah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada mengatakan bahawa Islam ini adalah akhlak. Orang yang tak ada akhlak, tak ada agama. Ada seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, madin. Wahai Rasulullah, apakah agama? Islam ni agama. Apa makna agama? Nabi cakap apa? Husnul khuluq. Agama itu adalah keindahan. Husn, hasan. Kecantikan, keindahan akhlak. Maka orang yang tak ada akhlak, tak ada agama. Atau dengan kata lain, tak ada ciri-ciri beragama. Cakap aja nyakitkan hati orang. Buat satu benda menyusahkan orang. Post satu benda fitnah orang. Betul ya? Padahal banyak benda yang boleh kita dapatkan. Sekarang kan kita hanya dapat bahan aja. Nak dapat pahala mudah. Orang hantar kita bahan. Hari pagi-pagi Jumaat, apa bahan yang kita dapat? Ya. Malam Jumaat, apa bahan yang kita dapat? Jangan lupa baca surah Kahfi. Ni dia duduk sibuk. Abang, balik awal malam Jumaat. Tak ada kerja lain ni. Ya. Dalam grup-grup ustaz. Malam Jumaat jangan lupa. Balik awal. Nak buat apa balik awal? Baik iktikaf kat masjid. Tak adalah tuan-tuan. Macam-macam bahan yang ada hari ni. Memfitnah orang pun ada. Mengeji orang pun ada. Mengata orang pun ada. Benda-benda yang macam-macam. Tapi kita, alhamdulillah kita dapatkan yang baik. Kita postkan yang baik. Maka itulah akhlak kita. Akhlak yang mulia. Okey, alhamdulillah selesai. Yang ke-26. Baca macam ni cepat khatam ni. Tapi ialah, apakah yang Allah cinta? Kemuliaan akhlak. Ya, ketinggian akhlak. Dan apa yang Allah tak suka, di sini bukan Allah kata tak suka, Allah kata yubghid, Allah murka. Lawan dia. Maknanya orang yang akhlak buruk ni sedang dimurkai oleh Allah. Apa natijah murka? Neraka. Kan kita belajar, kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah Nabi ajar kita. Redha gabung dengan syurga. Murka gabung dengan neraka. Maknanya kalau sekarang, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kalau kita tanya soalan, Allah redha tak dengan kita ataupun Allah murka? Kalau Allah redha, kita sedang menunggu masa untuk ke syurga. Tapi kalau Allah murka, orang itu tunggu masa untuk ke neraka. Mana saya tahu Ustaz, saya ni baik, sebab saya nak cerita sikit, selingan sikit. Kita minta dengan Allah, sebab tu kadang-kadang interaksi bahasa. Betul tak betul saya guna, tak tahulah. Saya nak maksudkan ialah bagaimana Nabi ajar kita doa dengan menggunakan perkataan Allahumma inna nas'aluka. Perkataan nas'aluka tu kata kerja sekarang dan akan datang. Betul lah Nabi ajar kita. Ya Allah, sekarang ni ya Allah, dan masa akan datang nanti pun ya Allah, aku minta kepadamu redha dan syurga. Baik, Allah Ta'ala jawab kepada kita dalam surah Al-Ma'idah, tak silap saya, surah Al-Ma'idah ayat 3 ke? Wa raditu lakumul islama dina. Allah, kita minta sekarang kepada Allah dan akan datang pun kita minta kepada Allah supaya Allah redha. Allah jawab di saat kita minta redha, raditu. Apa makna raditu? Aku dah redha. Aku dah redha pun.
Engkau baru nak minta, aku dah redha dah. Allah tengok Allah Ta'ala, subhanallah. Kita duduk tengah minta, duduk doa. Allah dah redha dah pun. Macam mana kita tahu Allah redha? Wa raditu, aku sudah redha lakum, untuk kamu, Islam itu sebagai cara hidup kamu. Maknanya sekarang ni kalau kita hidup dengan cara hidup Islam, berpakaian dengan cara Islam, makan minum dengan cara Islam, bergaul dengan cara Islam, berekonomi dengan cara Islam, apa saja berhibur dengan cara Islam, raditu, aku dah redha. Tapi kalau sekarang pakaian dengan tidak pakaian Islam, makan minum tak kisah, halal haram, dosa pahala, bermuamalah, semua sekali tak kisah. Ya, Islam kata A, Islam kata B ke, dia peduli apa dengan Islam? Islam kata haram dosa, dia peduli apa dengan Islam? Ya. Maka yang ni Allah tak redha lah. Minta lah berapa kali pun, minta lah bulan Ramadan pun. Ya. Sebab dia ada satu pertimbangan untuk Allah redha. Pertimbangan terhadap hidup kita. Ya. Hidup dengan apa? Hidup dengan Islam. Cuma masalah sekarang ni, kita tanya balik, berapa peratus kita sedang hidup dengan Islam? Berapa peratus? Tambah-tambah kalau kita tanya sistem kehidupan yang ada ni, oh lagi dah tuan-tuan. Sistem perbankan Islam, sistem mahkamah, sistem pentadbiran, sistem itu, sistem ini, berapa peratus dengan Islam? Saya pernah tanya masjid-masjid, dia kata 50% adalah Ustaz. Okey, 50% Islam, 50% lagi apa? Mesti tak Islam lah kan? Baik, kalau kita nak bawa jumpa Allah, Islam ni 50%. Allah, ya Allah, aku hidup atas muka dunia, aku nak masuk syurga di akhirat. Berapa persen nak masuk syurga? 50%. Masuk syurga. Habis 50% lagi nak masuk dalam neraka. Subhanallah. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Allah. Ya, kita hidup dengan sekadar kemampuan yang ada, itulah tuan-tuan. Macam sekarang ni lah. Allah tak tahu nak cakap apa. Moga-moga Allah maafkan kita. Sebab itulah bulan Ramadan ni banyakkan minta maaf, minta ampun. Maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah, ampunkanlah anak isteriku ya Allah, ampunkanlah kawan-kawan aku ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Minta maaf aja tuan-tuan sekalian. Orang kata lagi mudah minta maaf lagi daripada minta izin. Tu tak tahu apa benda. Tapi minta maaf je lah. Allah. Dan minta maaf ni tuan-tuan, kalau boleh beratus-ratus ribu. Jangan minta maaf sekali, dua kali. Contoh Allahumma innaka afuwun ni, kalau boleh, saya tuan-tuan dan puan-puan, minta doa dengan Allah, ya Allah tolong kau permudahkan lisan aku menyebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. 100,000 ya Allah aku nak dalam bulan Ramadan ni ya Allah. Kalau lebih lagi baik ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni tak payah baca yang lain. Quran kena baca lah. Jangan salah faham pula. Quran baca macam biasa. Selebihnya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Bacalah sampai satu saat kita yakin Allah ampun. Tapi Allah akan ampun. Allah tak akan mungkin tak ampun. Namanya At-Tawwab. Namanya Al-Ghaffar. Namanya Al-Ghafir. Namanya Al-Ghafur. Namanya Al-Afu. Ya. Berkait dengan pengampunan dosa-dosa ni, berapa nama Allah. Bahkan nama Allah itu dibawa dalam bentuk Al-Mubalaghah. At-Tawwab, yang sentiasa akan mengampunkan dosa demi dosa, dosa demi dosa. Berapa banyak kita buat dosa, lautan dosa, Allah akan ampunkan. Gitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, insya-Allah Al-Hadisul Rabi', hadis yang keempat. An Ali, ya, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, Allah telah redha kepadanya. Dia ada dua maksud. Allah sudah redha. Dan sememangnya kita tahu Sayyidina Ali ni salah seorang daripada 10 yang telah dikhabarkan ahli syurga. Ya, 10 orang sahabat. Maka kita boleh terjemah Allah sudah redha dengannya. Kerana radhiya itu fi'il madhi. Memberi makna sudah. Kalau ada orang tanya, boleh tak saya nak cakap ke ayah saya Ustaz? Ayah saya nama Muhammad radhiyallahu anhu. Ayah saya nama Ibrahim radhiyallahu anhu. Ayah saya nama Ishaq radhiyallahu anhu, boleh tak? Boleh. Tetapi di saat itu penggunaannya ialah dengan makna fi'il mudhari'. Fi'il madhi boleh ditukar kepada makna fi'il mudhari' sekarang dan akan datang iza tadammana ad-du'a, apabila dia terkandung makna doa. Jadi kita kena letak semoga. Ya. Allah, saya ingat pada mak saya radhiyallahu anha. Semoga Allah redha. Itu maksud dia. Boleh. Ya, bukan kata sahabat Nabi saja, tapi sahabat Nabi itu bila mana kita kata radhiya, tu memanglah Allah sudah redha. Tambah-tambah Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhu, kerana Allah dah bagi tahu melalui lisan kekasihnya bahawa dia adalah ahli syurga.
Allahu Rabbi, ia mati syahid. Qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ahlal Quran, wahai ahli Al-Quran, utiru, lakukanlah witir. Fa inna Allaha, sesungguhnya Allah itu witrun, tunggal. Yuhibbul witra, dan Allah mencintai perkara-perkara yang tunggal. Ini dah banyak kali kita dengar hadis ni ya. Allah itu tunggal. Esa, satu lagi tunggal. Itu dalam bab berkait dengan tauhid, yang mentauhidkan Allah. Baik, cuba di sini Nabi menyeru ya ahlal Quran, wahai ahli Al-Quran. Apa makna ahli Al-Quran? Kalau dari sudut baca, kata Al-Imam Al-Ghazali, siapa yang baca satu juzuk satu hari, sebulan khatam. Maknanya 12 bulan 12 kali dia khatam setahun. Yang ni layak untuk disebut ahli Al-Quran. Ada makna yang kedua, ahli itu ialah orang yang mahir. Ya, mahir. Selok belok Al-Quran. Pertama di sudut bacaan. Yang kedua dari sudut makna, terjemahan, penafsiran, hukum hakam. Gitulah. Itu dikatakan ahli. Pakar. Dan kita kata dia ni ahli dalam bidang ni, pakar dalam berkait dengan Quran. Jadi ada dua lah. Satu maknanya ialah orang yang baca Quran satu juzuk satu hari, maka dia boleh disebut ahlul Quran. Kan ada hadis Nabi kata ahlul Quran ahlullah. Ahli Al-Quran adalah ahli Allah. Susah juga kita nak ambil bahasa yang sesuai dalam bahasa kita. Kalau ahli persatuan, tahulah kan, ahli persatuan makna kita ada hak dan kita berdaftar dan sebagainya. Tapi ini ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Dia adalah ahli Allah. Bukan setakat ahli biasa. Wa khassatuh. Dia adalah ahli yang paling istimewa. Khassah, khusus. Kita kata ahli yang VIP ke VVIP di sisi Allah. Dia ada ahli ni, dia dekat kan. Ahli persatuan tu dia dekat. Ni ahli yang apa ni? Bukan ahli biasa ni. Yang ni ahli lembaga pengarah ke apa. Biasalah ada orang, subhanallah. Tapi tak tahu bagaimana saya nak terjemahnya. Ya, mungkin kita boleh tanya ustaz-ustaz yang lebih mahir dalam perterjemahan. Ahli Allah dan ahli yang paling istimewa. Siapa dia? Ahli Al-Quran. Doalah pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat sedikit pengalaman saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan lagi banyak pengalaman, kerana pengalaman itu menyusul mengikut umur dan pengalaman yang dilalui dalam kehidupan. Ya. Tapi setakat yang saya duduk dengan guru-guru, tak ada jalan lain dah. Ya. Belajar boleh belajar sampai mati, belajarlah. Beramal boleh beramal sampai apa? Beramal lah sampai kita rasa penat. Tapi kadang-kadang dengan amal dan belajar dengan ilmu itu, belum tentu kita mampu menjadi apa yang kita nak. Ya. Berapa ramai orang yang belajar Al-Quran, tahfiz lagi, hafiz Quran, tapi kadang-kadang akhir sekali tak berjaya dia. Allah, kita tengok ada seorang pelajar tu, subhanallah, antara pelajar terbaik di sekolah tahfiz. Sekarang ni jadi punk. Yang rambut apa? Punk. Trojan. Sekarang ni berapa ramai yang jadi ejen liberal daripada pelajar-pelajar sekolah pondok. Ni ada pendedahan, baru ni ada seminar di pondok. Dia nak kata baru sangat, tak adalah. Dia diberi pendedahan sekarang ni ejen-ejen liberal. Membawa pemikiran-pemikiran liberal. Siapa dia? Bekas-bekas pelajar agama. Wallahu a'lam. Sebab tu kadang-kadang kita takut. Benda yang paling ditakuti oleh ulama-ulama ialah su'ul khatimah. Sebab tu kadang-kadang di waktu makan pun Nabi berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya, dia tanya, ya kenapa waktu makan pun baca juga? Ya kerana berapa ramai orang yang di saat dia makan itu dia meninggal. Atau lepas dia makan tu dia meninggal. Bagaimana dia meninggal selepas makan itu? Tambah-tambah yang kita takut selepas makan rasuah meninggal. La haula wala quwwata illa billah. Okey, setakat tu dahulu. Utiru, maka lakukanlah witir. Witir ni kita solat witir. Kita lakukan benda-benda yang ganjil. Kan? Ni hadis yang keempat. Tak boleh berhenti ni, kena berhenti hadis yang kelima. Okey kan? Kalau makan sepinggan okey. Kalau dua kena tambah satu lagi jadi 3.
Ha. Okey. Kuih 2 biji. Tak boleh, tambah satu lagi. Tapi kuih dah tak ada lah, dah habis dah. Makan kuih lain, jadi 3 juga. Kerana apa? Niat kerana Allah. Ya, kerana Allah. Tu salah satu maksudnya lah. Salah satu maksud. Ya. Kalau tak ada masalah juga. Tapi Allah mencintai benda-benda yang ganjil. Supaya apa? Sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Supaya kita sentiasa menjaga tauhid kita. Ya. Jangan sampai Allah tu ada 2, Allah tu ada 3, Allah tu ada 5, Allah tu ada 30. Ada orang ada 3,000 Tuhan. Subhanallah. Waliyazubillah. Supaya kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Itu sebenarnya. Akhir sekali solat witir akhir dengan 1 kan. Kenapa? Untuk merasai keesaan Allah. Sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Okay. Allah. Mana perkataan cinta? Yuhibbul witra. Itu cinta. Jadi hadis yang kita sedang baca ni, tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa bertemu dengan perkataan cinta. Itulah 40 hadis tentang kecintaan. Cinta. Dah faham makna cinta ya? Alhamdulillah. Ya, cinta adalah memberi, bukan meminta. Itu salah satu makna cinta. Jangan pernah meminta atas nama cinta. I love you. You love me? Tak. Itu bukan cinta. Ya. Saya sudah mencintai you. You cinta pada I, you tak cinta pada I, itu hak you. I sudah mencintai you. Itu cinta. Cinta memberi. Cinta tidak akan meminta. Okay. I tak pernah dengar you cakap you love me. I tak pernah dengar. Ikut I lah. I nak cakap pun. Ya, suami dia pula pandai. I tak perlu ucap cinta you. Cinta I pada you. Cinta I pada you tersimpan di dalam hati I. Cukuplah I mengetahui cinta I kepada you. Wah, cantik juga. Itu cinta. Setakat itulah dulu ya bicara cinta. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cinta adalah mentaati. Cinta adalah contoh. Kita mencintai Allah. Maka taatlah Allah. Kita mencintai suami. Taatlah suami. Isteri. Isteri ni dia tak boleh minta taat. Mentaati isteri. Tak ada. Ya. Menyayangi, mencintai isteri ada. Gitu ya. Dan cinta tidak menuntut tadi. Jangan pula puan-puan, di saat puan-puan kata saya cinta pada awak, suami, maka saya menuntut kesetiaan. Jangan. Cinta bukan menuntut. Dan puan-puan tak boleh minta setia dengan suami. Ya? Puan-puan kena minta tanggungjawab dan amanah dengan suami. I harap you amanah. Ya, jaga diri I supaya I masuk syurga dengan you. You kena setia pada I. Setia. Tak, setia hanya pada Allah. Okey ya? Dah mula faham dah tu. Alhamdulillah. Itulah cinta. Dan cinta sentiasa mentaati, tak akan mungkin cinta mengingkari. Kalau cinta itu sentiasa ingkar, itu bukan cinta. Ya. Allah. Semoga Allah bagi kita faham apa makna cinta. Dengan cinta yang sebenar. Ya, cinta daripada Allah ataupun cinta kepada Allah. Setelah itulah kita mencintai suami, mencintai isteri, mencintai anak-anak, mencintai ibu bapa dengan cinta Allah. Maka itulah cinta yang benar. Kalau cinta yang lahir daripada diri kita, itu bukan cinta yang benar. Itu bukan kasih dan sayang yang benar. Berapa ramai manusia yang bercinta akhirnya membenci. Sebab tu apa makna cinta? Cinta tidak akan mungkin ada benci selama-lamanya. Kalau cinta selepas cinta itu ada benci, itu bukan cinta. Apa dulu? Entahlah, tanya dia balik. Ya, kita pun tak tahu. Bukan you dulu you kata, you cakap you cinta kat I. Kenapa you dah benci I pula? Cinta tak akan pernah berubah. Cinta adalah cinta. Cinta akan sentiasa ada. Walaupun orang yang dicintai sudah tiada. Okey ya?
Okey, cukup dulu insya-Allah. Nanti kita tenggelam dalam lautan cinta. Bimbang-bimbang kita kelemasan. Ya, tercungak-cungak dalam kerinduan. Okey, baik. Okey, setakat tu dahulu. Allah, kita baca muka surat 27 tu. Muka surat 27, nanti tak sempat nombor ganjil pula ni. Hadis ini memberi galakan kepada setiap orang yang beriman secara umumnya. Memberi galakan kepada orang beriman secara umum dan kepada penghafaz Al-Quran khususnya. Orang yang ingin hafal Quran begitu sekali bersemangat. Hafal tuan-tuan sekalian, jangan berhenti. Ingat tak ingat itu serah pada Allah. Sebab apa? Nak layak jadi ahli Quran. Saya ustaz hafal ayat 1 ingat. Kemudian hafal ayat 2, ayat 1 tak ingat. Hafal. Ya Allah, aku pernah hafal ayat 1 ya Allah. Cuma aku lupa kerana aku memangnya pelupa ya Allah. Aku manusia ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Tapi aku pernah hafal ya Allah. Ya Allah, tolong letakkan senarai namaku dalam ahli Al-Quran. Bukan sebenarnya aku nak sangat jadi ahli Quran, tapi aku nak jadi ahlillah. Aku nak denganmu ya Allah. Cakap tuan-tuan apa sahaja kita pada Allah, cakap saja. Kita kan kalau kita sedang bercinta kan seronok bercakap kan. Ya. Kadang-kadang tanya berapa kali, you dah makan? Tadi dah tanya tadi dah makan. Berapa kali nak tanya you dah makan? Kenapa tak tanya you dah mandi? Tapi dengan orang yang kita cintai ni, subhanallah. Ingat dulu telefon bergayut kan. Allah Rabbi, mak bagi duit 50 sen, 20 sen pergi sekolah, simpan. Tak beli. Kenapa? Kerana duit tu bernilai untuk menghubungi orang yang dicintai. Bukan nilai 20 sen tapi nilai cinta itu. Kemudian pergilah cari telefon kat tepi jalan kan. Ingat lagi tak? Tuan Haji pernah ke? Pernah? Office, alhamdulillah. Nasib baik ada telefon office. Allahu Rabbi. Telefon office, pakai je lah. Janji cinta itu dapat disampaikan. Tapi kena bayar. Allah bergayut seronoknya. Tak nak letak ganggang telefon tu. Tak nak letak. Kalau letak pun tengok, bilalah aku akan pegang lagi. Itulah cinta. Okeylah, setakat itulah insyaAllah ya. Bukan kerana nak jadi sangat ahli. Contoh macam nak masuk syurga lah. Bukan kerana nak masuk syurga sangat pun. Tapi kerana dapat bertemu Allah di syurga. Oh subhanallah. Ya. Sebenarnya bila mana kita bercinta, kita tak penting tempat. Yang penting dengan siapa kita bersama. Dengan orang yang dicintai. Betul ya? Gitulah. Maka hadisnya memberi galakan yang semangat kepada saya dengan tuan-tuan untuk terus hafal Quran. Ingat tak ingat serah pada Allah. Ya. Hafal 1 ayat 1 hari, 30 hari, 30 ayat. Setahun 365 hari. 5 ayat. Okeylah. 365 ayat dah berapa dah? Dah berapa juzuk dah kan? Tak ingat. Biarkanlah. Memang kita ni manusia yang pelupa. Diri kita pun kita lupa. Ayat Quran lagi lah. Betul ya? Baik, okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Agar melakukan witir yang merupakan suatu ibadah yang tidak pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Sebab tu witir bukan bulan Ramadan saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Witir sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari, sepanjang malam. Allah jangan pernah tinggalkan. Moga-moga Allah bagi rezeki pada kita. Kadang-kadang kita tinggal. Ramadan ni semangatlah sikit ya. Sebab Bilal kata apa? Tiru. Bangun witir. Tu pun ada orang balik kat rumah tak solat witir, dia kata dia nak solat kat rumah. Okeylah, tak ada masalah, janji solat. Ia memiliki nilai yang istimewa di sisi syarak. Sehingga terdapat banyak hadis yang dia meriwayatkan menyentuh tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ramai sahabat untuk tidak meninggalkan witir. Ada 2 solat yang Nabi kata jangan tinggal. Witir dengan duha. Kan? Jangan pernah tinggal. Witir dengan duha. Kenapa kita sakit pinggang, sakit lutut, sakit sendi itu? Sebab dulu kita tinggal witir. Dan kita tinggal duha. Itu salah satu punca. Kerana setiap diri kita ni ada 360 sendi. Setiap sendi itu ada malaikat yang jaga. Dan kena bayar. Dengan 2 rakaat. Duha. Tapi dah saya sama dah, saya pun ni dah mudah sakit lah ni. Tanda tak buat duha lah ni. Betul. Ya, ada seorang ulama yang pengarang kitab Fathul Qarib, tak silap saya. Matan Allahumma salli ala Muhammad atau matan fiqh tu. Dia ni umur berapa dah? Dekat 100 lebih dah. Ataupun 100 lebih kurang, Allah lupa dah. Dia jadi siap di masjid. Maka anak murid dia tanya, Tuan Guru, Syekh, aku nampak kamu subhanallah cergas begitu begini cergas. Apa rahsia dia?
Umur 100 lebih jadi siap. Dia simpan itu, simpan ini, kemas itu, kemas ini. Alhamdulillah nampak macam orang muda. Apa rahsia dia? Rahsia pertama ialah solat duha. Rahsia kedua, jangan buat maksiat kerana setiap maksiat akan merosakkan sendi-sendi tubuh badan kita. Setiap dosa akan menyakitkan tubuh badan kita. Kenapa Allah sakitkan? Ialah sebabnya dosa. Tapi Allah sakitkan kita sebab Allah nak gugurkan dosa kita. Maka terima je lah kalau dah sakit. Sebab dulu banyak sangat buat dosa. Terima je lah sakit sebab dulu banyak sangat tinggal duha. Gitulah salah satu hikmah di sebaliknya. Okeylah, masa dah habis ya. Tak apalah, kita berhenti sini dululah insya-Allah. Allah. InsyaAllah akan datang nanti saya akan berbicara lagi berkait dengan cinta-cinta ni. Moga-moga Allah bagi kita faham. Baik, setakat tu dahulu. Di sini ada soalan-soalan ni tolong tanya ustaz-ustaz lain lah ya. Saya nak doa. Saya tak boleh jawab. Allah. Saya ni sebenarnya kelulusan saya antaranya perbandingan mazhab dan hukum. Tapi saya tak nak jawab soalan-soalan fiqh ni. Saya takut. Jadi saya doa teruslah. Boleh ya? Sakit di hospital. Tolong boleh minta maaf ya, tolong tanya ustaz-ustaz yang mahir. Ustaz yang mahir-mahir dalam bidang fiqh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa untuk Kamaluddin bin Abu Bakar. Betul ya? Muhammad Ihsan sama sekali. Baik, insya-Allah kita doa untuk dua orang jemaah kita, Muhammad Ihsan dan Kamaluddin di hospital. Mohon doa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaihima ya Allah dawa'an min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa khusus kepada Muhammad Ihsan ya Allah, dan juga kepada Kamaluddin ya Allah. Di hari yang penuh dengan barakah ini ya Allah, dengan penuh pengabulan doa ni ya Allah, Engkau turunkan kepada keduanya ya Allah ubatan daripada ubatanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, kesihatan daripada kesehatanmu ya Allah, keselamatan daripada keselamatanmu ya Allah, keberkatan daripada keberkatanmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit kepada kedua-dua hamba-Mu ini ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah, berilah kekuatan kepada tubuh badan mereka ya Allah, berilah kesabaran kepada hati mereka ya Allah, dan berilah kesabaran kepada ahli keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, ringankan beban mereka ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Allahumma shfi mardahum wa sahih ajsadahum birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka katsirun ya wahhab fahablahuma shifaan ya wahhab fahablahuma dawaan ya wahhab fahablahuma rahmatan wa salamatan wa afiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.